5 khumus yang wajib diingat oleh orang-orang kaya. Pertama sekali, kau jagalah anak-anak yatim. Kau tolonglah orang yang belajar, menyambung pelajaran dia. Orang yang berhutang tak boleh bayar hutang. Musafir dan ahli bait Rasulullah SAW. Kerana orang ni yang menghidupkan agama. Ini khumus namanya. Kalau kita belajar tentang liham satin tu, ialah siapa keluarga Rasulullah SAW. Tapi kerana kita takut nak bercakap, takut kena tangkap. Ada orang tanya dengan saya, Pak Habib tak takut ke bercakap macam ni? Pak Habib bercakap ni dahsyat ni, boleh kena tangkap. Saya bilang Nabi Yusuf AS, Nabi pun boleh masuk jail. Apa salah kalau aku masuk lah. Dan saya pun dah pernah masuk lokal beberapa kali dah, tak ada hal. Right? Jadi kita cakap ni bukan nak mengkritik, bukan nak menghina, mengingatkan. Macam contoh kita tengok rumah sebelah tu terbakar, ya kan? Dan kita ada kat sini, kita buat apa bila tengok rumah tu terbakar? What do you do? Your neighbor's house is on fire. Kita tak boleh padamkan. Tak apa. Sekurang-kurangnya kita telefon bomba, beritahu rumah sebelah terbakar. Mengingatkan mati itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak buat dosa, kita pergi banyak kali. Jangan jadi macam Firaun. Tinggal berapa jengkal lagi nyawa baru nak bertobat. Tahu sebab Firaun? Firaun tu raja lah, yang paling kejam, paling zalim. Dia ingat dia boleh bunuh semua orang. Nabi Musa AS hanyut bapak dia ke sungai, masuk dalam rumah dia. Seorang aja menjatuhkan satu dinasti. Bukan perlu satu tentera, tak payah. Iblis pun dia tak mengaku dia Tuhan tau. Manusia ni berjahat, dia mengaku diri dia Tuhan, cuma dia tak sebut. When are you going to listen to all this nonsense? When are you going to say no? Why all the time yes? Kenapa setiap waktu bila dia perintah dia orang atas, yes sir, yes sir? Sampai bila kita ni nak jadi manusia yang yes man? Kita terlupakah bahawa kita ni adalah semulia-mulia dan semakhluk, seindah-indah, sehebat-hebat kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita terlupa ke perjanjian kita dalam alam roh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana bala. Itu perjanjian kita. Kita sembah hanya Allah. Kita takut hanya kepada Allah. Itu pasal ilmu tauhid itu penting. Kita mengutamakan syariat, bagus. Berarti janganlah bila kita ikut hakikat tarikat langsung kita tak nak ikut syariat, tak boleh. Ini zaman Al-Masih. Nabi Isa AS boleh hidupkan orang mati, boleh buat orang buta celik. Dajjal pun boleh. Jadi kenapa kita tak cakap benda-benda yang lebih besar, balik-balik tai cicak masuk dalam air, benda furu'iyah je ulama kita. Balik-balik cakap benda yang sama. Ini masalah negara kita, orang teruk. Yang merampas harta orang miskin, orang kaya. Yang nyanyikan orang miskin, orang yang berkuasa. Yang zalimkan orang yang terseksa adalah orang yang kaya, orang yang berkuasa. Kerana dia apa? Dia fikir, I am above the law. Aku berada di atas undang-undang. Mana ada orang berada di undang-undang? Dalam Islam sama je. Contoh orang matilah. Semua kain-kapannya sama. Mungkin orang tak pernah tengok pergi haji. Boleh tak dia kata, aku nak pakai, tak nak pakai lain, aku tak nak pakai warna putih ni. Tak boleh. Ini dia mengenal diri kita. Kita ni hamba. Hamba tu semua sama. Ini kerana orang Melayu ni dia menghina diri dia sendiri, maka dia hidup dalam kehinaan. Ini kelemahan bangsa Melayu, dia menghina diri dia sendiri, dia sanggup dihina. Dia buat macam cicak mengkarung, dia buat macam kucing kurap.
Yes sir, yes sir. Ini bukan baba black sheep. 3 bag full. Right? Kalau suruh budak kecil dia punya ni, baba black sheep 3 bag full. Right? One for the master, but none for the dean. Master semua dapat lah. Right? Yang berkuasa dapat. Ada kekebalan. Kalau macam tu semua ideal nona senang. Jangan marah kalau masyarakat besar semua nak merompak. Sekarang ni bila orang dah tak ada makan, tak ada apa, susah, akan lahir ramainya perompak, penyamun, macam-macam benda orang akan buat. Nak makan tak ada. Dan siapa nak jawab dengan Allah SWT? Macam mana nak menghadap dengan Nabi Muhammad SAW? Engkau umat aku. Dan engkau tengok benda kemungkaran. Ini kemungkaran. Minum arak, kita tak boleh marah dah. Dan kerana toke-toke arak adalah orang Melayu sendiri. Berjudi pun kita tak boleh marah. Dan yang bagi lesen apa pada lim gotong dalam satu hari lesen judi pemimpin kita, toke judi, toke arak, semua orang kita. Puncanya apa? Puncanya kita nak hidup dalam Islam, tapi apa yang kita buat bertentangan daripada Islam. Pemimpin kita cakap tak suruh berfikir punya. Jadi ulama-ulama kalau nak menyelamatkan bangsa dan anak cucu kita, bercakaplah yang benar. Bercakaplah yang benar. Saya tahu banyak orang tak suka dengar saya bercakap. Tapi saya pun tak peduli. Kau nak dengar ke tak nak dengar, kau pasal lah. Tapi tanggungjawab saya sebagai seorang penulis, selalu dalam buku saya kata tanggungjawab saya adalah kepada agama, bangsa dan negara. Hari ini orang masuk politik, dia kira kok mana ada tempat yang boleh dapat buat duit jadi kaya. Hari itu saya jumpa satu orang, dia kata kita buat ni kita kaya, kita buat ni dapat ni, kita boleh dapat. Dalam rakyat hari-hari mati kan, nak menyamun siapa juga nak jadi menteri lepas ni, berarti dia syarat dia yang pertama sekali, cakap tak boleh bohong. Orang 3 syarat nak mengenal orang yang munafik: cakap bohong, mungkir janji, diberi amanah, menghiasi amanah. Siapa yang kita nak pilih menjadi pemimpin kita? Orang yang munafik? Orang kafir hari dia mengucap, besok Islam. Orang munafik, Jahannam neraka paling teruk sekali. High time kita ada paradigm shift. Kalau sekarang ni kita habis. Jadi engkau pisahkan, kau putuskan dengan mak bapak engkau yang dah mati, tak boleh pergi. Mak bapak engkau yang dah mati tu jadi apa? Siapa yang membesarkan kau? Mak yang mengandungkan kau tu kau tak boleh jumpa, kau tak boleh ziarah. Habis. Pergi disko boleh, pergi sana sini boleh, kubur tak boleh. Kubur tempat yang paling damai. Saya dah ziarahi kubur hampir satu dunia. Apakah ziarah kubur itu syirik, bid'ah? Siapa yang duk buat kerja yang bid'ah ni? Siapa yang duk menipu rakyat ni? Kenapa kesalahan-kesalahan yang lebih besar tak nampak? Ziarah kubur. Lama-lama orang Islam ni apa pun tak boleh buat. Dan kita setuju saja. Yes sir, yes sir. Yes, yes, yes. Bila nak cakap no? Hanya orang-orang yang berilmu saja berani. Orang yang tahu undang-undang saya yang tak takut dengan undang-undang. Kerana kita tak tahu undang-undang, kita tidak tahu sejarah, kita hidup dalam ketakutan.
Pernah tak kita fikir macam mana British boleh datang daripada jauh, boleh merintah dunia ni? Mereka orang-orang yang berilmu. Kita bukan orang yang berilmu. Sekolah kita mengajar orang cuma menghafal saja. Quran pun hafal saja. Sedangkan Quran itu untuk orang yang berfikir. Right? Kita lebih suka dengar siapa yang bercakap. Orang tu pembohong ke, apa bodoh ke, jahat ke, kerana dia berpengaruh, kita dengar cakap dia. Sedangkan Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu cakap, jangan tanya siapa yang berkata. Right? Yang penting apa yang dia kata. Hatta dia mabuk sekalipun misalnya, dia kata, kau jangan pergi kat situ. Tu lukang besar tu, dalam tu ada ular. Tapi dia mabuk, jangan dengar cakap dia lah. Right? Kita dengar dengan telinga kita, pendengaran kita. Jadi kalau kita boleh ikut, ikuti saya punya talk ini, insyaAllah saya akan adakan, mudah-mudahan ni hari Jumaat saya datang ziarahi guru saya, muallim, murabbi Syekh Abu Zaki. Tak banyak orang yang nak buat kerja macam yang dia buat. Dulu jaga anak-anak muda. Dulu saya ingat saya seorang yang buat kerja macam ni, kat Yana Baik. Dia ambil anak-anak muda, right? Dia ajarnya supaya beriman. Kerana yang penting beriman. Dia ajar orang-orang kita ni supaya takut kepada Allah. Jangan takut selain daripada Allah, right? Kita belajar kalau ada Black Lives Matter, macam mana orang Biden boleh baru nak nolong orang hitam. Islam mulakan ni 1400 tahun dulu. Bilal bin Rabah, dia letak batu atas dada dia. Dia tahu tauhid. Ahadu, ahadu, ahadu. Makrifah lah tu. Tauhid lah tu. Kenal Tuhan. Tuhan kita hebat. Dia maha pengasih, maha penyayang, maha berkuasa seluruh alam. The universe, God of the universe, King of the whole world, Malik Yaumiddin. Tuhan itu bersama-sama kita, ada dalam diri kita. Kita masih dayus, masih penakut, masih tak nak cakap benar. Bilal bin Rabah, batulah letak dada. Beranilah kena benar. Kalau ditakdirkan kerana saya bercakap ni, atau kerana buku saya yang terbaru ni, saya akan jadi syahid. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya reda. Saya berhenti sini. Kau nak dengar minggu depan, tak tahu hari Jumaat kat mana saya. Ini bukan khutbah. Kau cakap khutbah, besok saya kena tangkap. Khutbah tu dalam masjid. Sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.